yang ketiga dan poin terakhir dan poin saya yang paling panas, iaitu sekarang ini kita umum pun sudah mengetahui bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini adalah kerajaan yang sangat rapuh. Kartun ini menjelaskan dengan indah sekali apa benda kan. Weh, kerusi berbelas-belas je, ada hati dia minta 50 kerusi parlimen, 200 kerusi dun. No. Kes 1 MDB, kes Zahid, kes Gunan, kes Azri. Okey, kita boleh bincang. Dia sekarang ini apa yang berlaku, nak tak nak, mahu tak mahu, bersatu dah minta 50 kerusi dan 200 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk bertanding dalam PRU ke-15. 50, kalau kita tengok kerusi yang dipertandingkan di kawasan Melayu ada lebih kurang 130 ke 140. Ambillah 150 kerusi. Kalau 150 kerusi bermaksud 150 kerusi Melayu ini, dia sebenarnya tak sampai 150, tapi tak apalah, for the sake of argument. Kalau dibagi 50 pada Bersatu, 50 pada UMNO, 50 pada PAS, kalau pembahagian tersebut sedemikian rupa, apa yang berlaku adalah pembahagian ini akan merugikan UMNO. Ini kerana kita kena faham, UMNO selama berpuluh tahun ini sudah bertanding di lebih 100 lebih kerusi. Paling sikit pun tahun bila, paling sikit pun 70 kerusi. Taklah beratus, tapi 80-90 kerusi. Dia bertanding. Kemudian diikuti oleh PAS. PAS masa tu bertanding 100 lebih kerusi. Bertanding di 100 lebih kerusi. Namun begitu, seperti yang kita ketahui, mereka kalah. Banyak kerusi dia kalah. So, disebabkan oleh keadaan dinamik politik ini, kita tahu kerajaan ini hampir tumbang. Jadi disebabkan oleh kerajaan hampir tumbang, rundingan walaupun bukan setakat dilakukan oleh dia orang, but on the other side, kita tengok hari ini GPS sendiri mengakui bahawa Abang Jo telah ditemui 3 hari lepas, dan Abang Jo mengatakan bahawa kami akan setia dengan Perikatan Nasional. Now, to be honest, nak cerita pada you all siapa yang dengar saya punya live ni, orang Sarawak atau bukan Sarawak, dengar boleh Abang Jo ni, percaya jangan. Dengar boleh, percaya jangan. Sebab apa? 2018 dulu dia kata dia takkan bekerjasama dengan Malaya. Sekarang ini dah kabinet di dalam Perikatan Nasional. Dengar boleh, percaya jangan. Yalah, merah kata orang dengan nyatuk, dengar boleh, mencaya jangan. Boleh tak orang percaya dengannya. Kelakar liur bersembuh, kata orang Madah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah sekarang ini kalau begitu, okey, maksudnya kita ada majoriti lah. Ya, kita ada majoriti. 107 Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, tetapi yang lain itu kita ada numbers, kita ada orang yang akan melompat, kita tahu siapa yang akan melompat, tapi malam ini saya tak boleh nak sebut kerana itu strategi, tetapi kita tahu ada yang nak melompat. Kita tahu. Kalau anda nak tahu, jangan call saya. Ramai lepas tu call saya, siapa? Tak boleh, saya tak boleh nak cerita. Jangan call saya tak boleh nak cerita siapa. Tetapi ada satu masalah. Masalah dia apa? Okey, kalau kita dah berkuasa nanti, siapa nak jadi Perdana Menteri? Sekarang ni Tun Mahathir nak jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri bukan sebab dia gila kuasa. Sebab itu adalah hak dia sebagai seorang yang command the majority. Dia command majority. Okey, paling majority dalam PH siapa? DAP. DAP tak demand Perdana Menteri. Second paling banyak adalah PKR, 39 kerusi. Kemudian baru diikuti oleh Amanah, kemudian baru diikuti oleh geng Warisan, kemudian baru diikuti oleh geng Muhadir. Tetapi PKR command itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok daripada segi perjanjian dahulu, kalau kita kena faham PKR, Parti Keadilan ni terlalu banyak sangat dah beralah. Masa kita menang PRU ke-14, Tuanku Agong, yang Pertuan Agong pada masa itu bercakap dengan Kak Wan Azizah. Dia kata Kak Wan command majority. Masa tu ada 50 kerusi. Kak Wan paling banyak megang kerusi. Sepatutnya Kak Wan lah yang jadi Perdana Menteri. Agong nak lantik Kak Wan. Kalau Kak Wan jadi Perdana Menteri, kita akan jadi negara pertama, bukan negara pertama di Asia lah, sebelum ni ada, tapi memecah rekod Malaysia, orang pertama wanita menjadi Perdana Menteri adalah Kak Wan. Tapi ini saya nak cakap Kak Wan ni, respect Kak Wan. Ni saya rasa saya respect. Kak Wan cakap apa? Kami telah ada perjanjiannya Tun Mahathir pegang dahulu sebagai Perdana Menteri, kemudian setelah itu, setelah pembebasan dilakukan, diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Jadi kita dah menunaikan janji kita tak? Sudah. Kita dah bagi Mahathir jadi Perdana Menteri? Sudah. Jadi ada janji ke tidak? Tidak ada. So siapa yang berpegang kepada janji sekarang ini? Amanah DAP bersatu, yang mana Mahathir sign, yang mana Muhyiddin sign, kena pegang janji, kena serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu janjinya. Namun begitu, recently, siapa yang tahu yang pasal Dorset tu kan, Dorset 2 hari lepas punya cerita, dia punya meeting dekat Dorset tu, saya boleh katakan bahawa ada daripada Amanah, ni malam ni saya cerita, malam ni saya cakap, ada daripada Amanah dan ada daripada DAP pimpinan yang nak Tun menjadi Perdana Menteri, dan bukan Anwar Ibrahim. Ada daripada Amanah dan ada daripada DAP pimpinan yang nak lantik Tun jadi Perdana Menteri, dan bukannya Anwar Ibrahim. Atas alasan apa? Itu 2-3 hari ni saya mengarut kat Facebook. Saya nak sebut tak boleh, tapi malam ni saya sebut juga. Dah dapat green light. Saya dah dapat green light, so boleh sebut. Cuma saya tak boleh sebut nama lah. Tapi saya tahu dia tengok live saya. Pimpinan itu tengok live saya. Dia tahu. Saya tahu dia tahu. Saya tahu dia tahu, dan saya tahu saya tahu. Macam itulah punya. Dia kata sokongan dia kepada Tun. Kenapa? Oh, sebab Tun boleh membawa sokongan dan sebagainya. Tun boleh tarik orang GPS. Saya dah sebut GPS. Tun boleh tarik orang bebas. Tun boleh tarik UPKO. Tun boleh tarik orang UMNO. Tun boleh tarik PAS. Orang PAS, dia bukan PAS tapi orang dalam PAS, untuk bersama kita membentuk Perikatan Pakatan Harapan Plus yang baru. Kalau Tun nak sangat dia kata nak jadi seorang hero, apa dia buat? Dia cuma perlu kata saya sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, cukup. Kenapa dia nak sangat nak jadi Perdana Menteri ni? Apa objektif dia? Apa sebabnya? Saya tahu kenapa. Saya boleh agak kenapa Amanah dan DAP nak jadi Perdana Menteri, nak minta apa orang kata Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya boleh agak. Tetapi kenapa masih nak Tun? Oh, syarat dia kata dia sampai bulan Disember. Hari tu pun kita kata sampai Anwar bebas tau. Bila Anwar bebas, dia kata sampai setahun. Setahun dia kata selepas nanti tarikh masa yang lain. Lepas tarikh masa yang lain, lepas APEC. Lepas APEC sampai habis penggal. Dia berdolak-dalih. Macam mana kita nak yakinkan dia akan tukar, dia akan bagi jawatan ini selepas Disember? Macam mana kita nak pastikan dia akan bagi jawatan ini selepas Disember? Oh, kita buat perjanjian. Hari tu pun buat perjanjian. Saya dah tunjuk dah perjanjian tu. Sign 2018 kita sign sebelum, pada Januari 2018 dekat SICC Shah Alam. Kita sign perjanjian tu di depan ramai orang. Yang sign siapa? Masa tu Kak Wan sign. Lepas itu Mat Sabu sign. Mahathir sign. Muhyiddin sign. Lim Guan Eng sign. Selepas Tun menjadi Perdana Menteri, akan diserahkan kepada Anwar Perdana Menteri. Selepas itu dia kata apa? Oh, ini perjanjian tak mengikut perlembagaan, bla bla bla. Dia buat alasan. Jadi sekarang ini, itu yang dah lah kita sign, dia tak tunaikan. Kemudian bila lepas kita sign dia tak tunaikan, dia pula nak kata apa? Dia pula nak kata, oh saya nak, biar akulah tentukan bila aku nak jadi Perdana Menteri, bila aku nak berhenti. Engkau setakat ada 11 je kursi, 12 lah kursi di dalam Pakatan Harapan. Dah lah aku bagi engkau jadi Perdana Menteri. Padahal masa tu kita boleh nak khianat. Boleh. Kau ada 11 kursi, tak ada benda pun. Lepas itu jawatan-jawatan tu dibagi pula dengan orang-orang dia. Kita sabar lagi. Kementerian KPKT bagi dekat Zuraidah. Ekonomi bagi dekat Azmin yang kita tahu pengkhianat. Dan dalam PKR pun masa tu kita tahu dia khianat, tapi dia bagi. Kita geng reformasi ni telan Elio je lah. Bukan kita nak jawatan tu, tapi kita perlu jawatan tu untuk buat reformasi. Tapi setakat bagi jawatan Kementerian Wanita, Kebajikan, reformasi apa kita boleh buat kat situ? Ya, kita boleh bantu. Tapi bajet 2 bilion je bang setahun. Memang bukan kata nak merendahkan Kementerian Wanita tu. Tetapi nak mengatakan kalau kita betul-betul nak buat reformasi, bagi kita pegang ekonomi. Dia bagi Lee Guan Eng pegang MOF, betul. Tetapi dia pecahkan Kementerian Keuangan kepada 2. Keuangan dan juga ekonomi. Mana ada Menteri Ekonomi wujud? Sekarang ni pun tak ada Menteri Ekonomi. Sebab apa? Ekonomi tu yang kita sebut khazanah tadi, MARA, PNB, PUNB semua, MARA tak adalah. PNB, PUNB, khazanah sebagainya, semua di bawah industri institusi tu. Termasuklah Felda. 'Felda'. 'Felda' 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 'Felda'
termasuk Felda. So daripada situ kalau kita tengok pergerakan dia, kita boleh maafkan lagi. Bila kita dah maafkan, dia lantik 3 orang je. 2 menteri penuh, Kak Wan, yalah Kak Wan ni pegang 2 portfolio lah. Lepas tu dia bagi YB Fauziah timbalan Menteri Agama. Boleh lah. Sabar lagi. Lepas itu dia letak jawatan. Dia letak jawatan, tuan-tuan dan puan-puan. Padahal saya dah sebut, kalau dia tidak letak jawatan, dan bukan saya sebut, Agong juga sebut, kalau dia tidak letak jawatan pada waktu itu, dia serahkan kepada Kak Wan, lantik Kak Wan jadi Perdana Menteri, isu sekarang ini tak berlaku. Agong pun cakap, kenapa dia letak jawatan? Patutnya tak payah letak jawatan. Kenapa dia letak jawatan pada ketika itu? Pada ketika itu dia letak jawatan. Kenapa? So 3 benda ini, kita lagi nak percaya ke dekat Mahathir ni? Dia letak jawatan, negara kita kolaps, kita masih lagi nak percaya ke? Sanggup dia letak jawatan daripada diserahkan jawatan itu kepada Kak Wan yang akan bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu saya persoalkan, engkau nak jadi Perdana Menteri ni sebab nak halang Anwar jadi Perdana Menteri ke? Itu ke sebab dia? Hanya kerana tak nak Anwar jadi Perdana Menteri, kau sanggup buat apa saja? Kita kena ingat, dalam Pakatan Harapan, selain daripada DAP, PKR ada 39 kerusi. 39 kerusi, the largest, second largest selepas DAP. DAP ada 45. Keadilan ada 39. So, DAP dengan amanah nak sokong Tun. Okey, sokong. Saya dah predict 2016 Pakatan Harapan mungkin akan pecah lepas ni. Tak apa. Ini cerita saya, jangan cakap, jangan quote saya. Jangan kata Pakatan Harapan kata, ini saya punya cerita. Ini Anwar tak pernah cakap. Ini saya cakap. Kalau amanah dan juga DAP masih kuat nak sokong Tun, ini saya nak bagi tahu. Saya kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tergugat dan beliau kukuh dalam pendirian bahawa reform hanya boleh berlaku sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Lawan, tetap lawan. Kita punya semangat. Tak apa, nak 39 keluar, kita keluar. Jadi pembangkang, kita bukan tak biasa jadi pembangkang. DAP dan Amanah nak jadi kerajaan, jadi kerajaan. Tak ada masalah. Nak jadi kerajaan bersama siapa? Mahathir. Teruskan. Kita nak tengok berapa lama engkau tahan. Engkau nak tahu, 39 tu bila dia keluar, sekarang ini dikurang 5. Bila 39 dah keluar, dia kena tambah 39 campur 5. Maksudnya kena cari 44. 44 tu nak dapat kat mana? Dia kena ambil Azmin 11. Dia kena ambil GPS 18. Dia kena ambil satu daripada UMNO, sesuatu daripada UMNO, sesuatu daripada PAS untuk memastikan bahawa mereka dapat bergabung. Orang Amanah boleh bergabung ke dengan PAS? Saya bukan marah grassroots Amanah. Grassroots Amanah, 95% grassroots Amanah tolak Mahathir. Saya tahu. DAP 99% grassroots DAP tolak Mahathir. Saya tahu. Dan saya faham. Saya faham pimpinan Amanah dan Bersatu ini, Amanah dan juga DAP ini nak Mahathir bukan sebab dia sokong Mahathir, sebab dia kata nak kembalikan mandat rakyat. Kalau nak kembalikan mandat rakyat, pujuk Mahathir tu sokong Anwar, itu je. Itulah mandat rakyat. Kata kami mungkir janji, kami dah tunaikan janji. Kami sabar. Kami sabar. Ditakdirkan kami ada presiden yang dewa tahap sabar tahap dewa. Itu je. Sabar tahap dewa. Tapi saya dah nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula daripada yang saya sebut hari tu, yang DAP Amanah jumpa dengan Tun, lepas tu DAP Amanah jumpa dengan Mahathir, Anwar malam itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim firm, it's either we make dia sebagai Perdana Menteri or we break. It's either make or break. Habis lah. Tak habis. Tuan-tuan puan-puan, kita kena ingat siapa perlukan siapa. Kita bukan sombong, tapi ini reality. Kita buat check, reality check. Last PRU kita pakai bendera apa bertanding? Seluruh Malaysia kecuali Sarawak, kecuali DAP Sarawak. Seluruh Malaysia kecuali DAP termasuklah Mahathir pakai bendera apa? Dia tak pakai bendera Bersatu, dia tak pakai bendera DAP, dia tak pakai bendera Amanah. Dia pakai bendera Parti Keadilan Rakyat. Last PRU
pakai parti, lambang Parti Keadilan Rakyat, bendera Parti Keadilan Rakyat, kecuali di Sarawak DAP je pakai roket, yang lain semua pakai yang sama. Kita menang di atas logo tersebut. So lepas ini nak lawan, kekuatan apa? Atas kekuatan apa? Sebab itu saya kata tadi, sebelum kamu kata kami perlukan kamu, persoalkan kamu perlukan kami ke tidak. Salah tetap salah, benar tetap benar, kita lawan. Saya tahu, saya bukan berlawan dengan ahli-ahli amanah. 95% ahli amanah tolak Tun. 95% ini mahukan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Kita tahu. Tetapi kalau pimpinan tidak jelas dalam perkara ini, jangan salahkan grassroots nanti untuk memberontak dalam isu ini. Namun alhamdulillah, dalam 2-3 hari ini kita punya gerakan, kita desak dan sebagainya. Alhamdulillah. Nampak gayanya pimpinan amanah dan pimpinan DAP telah mendengar. Ini yang saya cerita marah tadi, tu yang 2 hari lepas, yang dekat Dorset tu. Yang ni cerita hari ni, tu saya kata berubah benda cepat. Alhamdulillah, pimpinan amanah dan pimpinan DAP, alhamdulillah sekarang ini dah mula menunjukkan bahawa mereka akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Terima kasih. Syabas. Syabas Inspektor Subs. Syabas. Kerana apa saya kata syabas? Kerana anda berani membuat keputusan secara rasional. Buat keputusan tersebut, kita sokong Datuk. Kalau kita semua PH bersatu, bergabung, memastikan bahawa kita bersatu, kita nampak kita satu. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk nak bawa kerajaan ini, tak bawa kerajaan ini di bawah PN, kita terpaksa berpecah. Katakanlah kita tak dapat majoriti. Snap election akan berlaku. Kalau snap election berlaku, amanah rasa kekuatan itu ada ke? Kalau berdiri sendiri, ke nak berharapkan dengan Mahathir dengan PAS? Amanah takkan boleh pergi dengan PAS. Ke nak berharap dengan UMNO? UMNO tak boleh pergi dengan UMNO. So you nak lawan sendiri. DAP, you all pun sedar. Yes, you boleh menang di kawasan bukan Melayu, tapi majoriti Melayu you tak boleh menang. Dan di kawasan majoriti Melayu, persepsi orang dengan nama DAP tu, kita pun tahu macam mana. So you rasa macam mana? You rasa boleh berdiri sendiri tanpa PKR selepas ini, tanpa amanah? Kita bukan sombong. Kita tak kata bahawa PKR boleh berdiri sendiri sekarang ini. Namun begitu, kita juga nak bagi tahu, kalau ditakdirkan kami berdiri sendiri, kami umpama benih, dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke langit menjadi bintang, dicampak ke padang pasir menjadi wahah ataupun oasis. We don't care. Kita dulu bermula sendiri, kita boleh bergerak sendiri. Yes, kita akui kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Tetapi 20 tahun mengajar kita, kita baiki kelemahan, kita baiki kekurangan tersebut. Tidak ada parti pembangkang boleh menewaskan BN, Barisan Nasional dan Perikatan semudah Parti Keadilan Rakyat. PAS dah cuba berpuluh tahun tak berjaya. DAP sejak 1965, PAP sebelum PAP lagi dah cuba berpuluh tahun tak berjaya. Parti Keadilan Rakyat 22 tahun kita buat. Alhamdulillah kita menang. Kenapa? Sebab kita ada gagasan, formula, orang-orang yang faham, semisal Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin kita. Kalau kita faham hala tuju ini, kenapa kita tidak faham membawa rakyat, membawa kerajaan sekarang ini? Kita memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa kita tak faham benda tu? Yang terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, beliaulah yang membawa keadaan ekonomi yang paling power di negara kita. Sewaktu menjadi Menteri Keuangan, this is Anwar Ibrahim. Selepas Anwar belanjawan defisit 15 tahun berturut-turut. Zaman, kalau kita tengok zaman Daim Zainuddin, Taman Tun Daim menjadi Menteri Keuangan, defisit. Anwar terus surplus.
balik kepada Mahathir Menteri Keuangan, defisit anual Mahathir Daim dan juga Pak Lah sampai sekarang daripada 1998 sehingga 2018 tidak pernah negara melihat melainkan defisit semata-mata. GDP per debt ratio 80% zaman Mahathir Daim. Bila Anwar take over turun 32%, sehingga dianggap Menteri Keuangan terbaik Asia dan dunia. Diangkat menjadi World Bank punya penasihat ke chairman ke, saya tak ingat lah. Dan dialah yang bertanggungjawab menghapuskan hutang negara-negara Afrika yang miskin. Negara-negara Afrika yang miskin sehingga disebut-sebut oleh dunia. Orang macam ni yang kita perlukan untuk selamatkan negara. Bukannya orang yang mikir, aku nak bagi jawatan ni kat siapa, jawatan ni siapa, JLC ni siapa, menteri ni dapat apa. Bukan yang itu. Yang Menteri Keuangan tak tahu nak buat pinjaman ke tidak, nak buat kira moratorium pun tak kerti. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini. So, apa yang kita boleh expect esok hari? Dia ada mesyuarat esok hari. Masa tu mesyuarat akan diadakan. Mesyuarat akan diadakan bahawa oleh Parti Keadilan Rakyat. Saya dengar ada, tapi mungkin tak jadi. Saya dengar ada, tapi ada kemungkinan tak jadi. Dan benda tu, tapi keputusan itu akan ada dalam minggu ini. Dan as of yesterday, dia orang nak angkat Tun Mahathir, tetapi berkemungkinan besar Amanah dan DAP kukuhlah di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpinan. Ahli-ahli Amanah WhatsApp, SMS, call pimpinan anda, pastikan kita berdiri teguh di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kalau Mahathir tak nak bersama dengan kita tak ada majoriti, Mahathir tak ada majoriti, PN tak ada majoriti, kalau tiga-tiga tak ada majoriti, snap election. Kalau snap election berlaku, DAP dengan Amanah nak pergi mana? DAP nak Amanah nak bertanding kat mana? Nak bertanding dengan siapa? Kekuatan apa? Kita kena fikir macam tu. Kita jangan fikir kita berkuasa 2 tahun setengah ni saja. Kita kena fikir kita nak berkuasa PRU 15, PRU 16, PRU 17. Saya takut lama-lama lagi kalau Amanah bersendirian, dia sendiri dah jadi tak relevan. Dia sendiri akan jadi tidak relevan. Saya ramai rakan-rakan saya dalam Amanah. Ini bukan kita marah, ini nasihat. Adinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini nasihat. Dan alhamdulillah, pimpinan Amanah, pimpinan DAP dah mula U-turn kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, gesa, terus buat gesaan agar mereka terus firm dalam perjanjian, terus firm dalam perjuangan. Ini cantik. Tengok gambar ini tuan-tuan dan puan-puan. Cantik. Kita tahu, PKR tahu, Parti Keadilan tahu, kita nak berdiri sendiri bukan mustahil, tapi sukar. Kalau ada kawan-kawan tolong, memudahkan kerja. Namun kalau ditakdirkan berdiri sendiri, dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke langit menjadi bintang, dicampak ke padang pasir menjadi wahah. Lawan tetap lawan. Kami akan lawan, tetap lawan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun kita lawan untuk memastikan agenda reformasi rakyat ini kembali kepada jalan dan landasan yang sebenar. Bukan semata-mata kerana nak kuasa, bukan semata-mata kerana nak jadi menteri. Ada yang cakap kat saya, dia kata, oh kalau macam tu, dia kata, kalau kita take over sekarang, habislah negara, hancurlah negara. Negara takkan hancur, jangan risau. Negara kita berada dalam keadaan paling teruk. Saya dah tunjuk tadi, negara kita berada keadaan paling teruk pada zaman Najib dan zaman Mahathir. Tengok ni tuan-tuan, zaman Najib dan zaman Mahathir ni, negara kita berada keadaan paling teruk. But we survive. Kita ada GST, 1MDB, we survive. Sebab ekonomi dia ada self-right mechanism. Dia boleh baiki diri sendiri. Jangan risau. Tetapi politik perlukan manusia untuk memperbaikinya.